Tulis satu rencana tentang langkah-langkah untuk menjaga kemudahan awam. Untuk soalan ni, berkenaan dengan format rencana. Format rencana senang sahaja. Yang pertama, kamu tulis tajuk. Kemudian, oleh. Titik bertindih, nama kamu. Kemudian, perenggan bawah ni sama juga macam penulisan fakta. Iaitu ada pengenalan, isi, penutup. Langkah-langkah. Perkataan lain langkah-langkah apa? Cara-cara. Cara-cara. Ataupun inisiatif. Contoh kemudahan awam apa? Telefon awam. Telefon awam. Lagi? LRT. LRT. Lagi? Apa Bas. lagi? Yang ini saya letak sebagai pengangkutan awam. Tandas awam. Tandas awam. Okey. Contoh lain, taman permainan. Okey, yang ini contoh kemudahan awam, telefon awam, pengangkutan awam, tandas awam, taman permainan, perpustakaan awam, jalan raya, yang itu contoh kemudahan awam. Untuk soalan ni tidak mengkhususkan kepada satu pihak tetapi banyak pihak. Boleh jadi kerajaan, boleh jadi masyarakat, boleh jadi keluarga ataupun media massa dan juga diri sendiri. Kalau kamu sebagai pengguna kemudahan awam, kamu nak buat apa? Jangan menconteng hantar benda awam. Okey, jangan menconteng. Contohnya nak conteng apa? Dinding. Dinding. Apabila kita menggunakan tanda awam tu, kita dalam mengempam. Okey, mengepam tandas awam. Lepas kita guna tisu dalam tandas tu nak buat apa? Buang sampah. Okey. Apa lagi? Contohlah, ada kemudahan awam yang rosak. Jadi kamu nak buat apa? Pihak atasan. Okey, melaporkan kepada pihak atasan. Sekarang ni semuanya dah mudah. Boleh kita buat aduan secara dalam talian. Contohnya ada aplikasi iTegur. Kalau kita ada apa-apa yang hendak dilaporkan, contoh ada kemudahan awam yang rosak, kita boleh membuat aduan dengan menggunakan aplikasi iTegur. Yang ini akan diuruskan oleh PBT, iaitu pihak berkuasa tempatan. Contoh kalau dekat tempat kita ni di Jerantut, apa pihak PBT kita? Dekat mana? MDJ. MDJ, iaitu Majlis Daerah Jerantut. Apakah kesan positif kita menjaga kemudahan awam? Pelancong tidak memberi pandangan yang buruk terhadap negara. Okey. Pelancong tertarik untuk datang ke Malaysia. Yang kedua, Generasi akan datang dapat menikmati kemudahan yang sedia ada. okey. Dapat menggunakan kemudahan awam dengan selesanya. Yang ketiga, Kanak-kanak boleh menggunakannya. kanak-kanak boleh bermain dengan selamat. Lagi? Nampak cantik. Nampak cantik Supaya tidak Lagi? berlaku kecederaan kepada pengguna. supaya tidak berlaku kecederaan kepada pengguna. Berbagai bangsa boleh datang. Pelbagai bangsa boleh datang. Jadi apa kesannya? Rahim. Mengeratkan silaturahim. Yang keempat, Ramai kawan.
Ramai kawan. Okey, yang ni kita boleh buat huraian untuk mengeratkan silaturahim tu. Satu lagi saya bagi, kita akan lahirkan rasa untuk menghargai inisiatif kerajaan. Kerajaan akan memberi inisiatif dengan mewujudkan kemudahan awam bagi memudahkan pengguna. Jadi kita perlulah menjaga untuk menghargai inisiatif kerajaan. Okey, sekarang peribahasa. Apakah peribahasa yang sesuai untuk kita gunakan bagi situasi menghargai ataupun berterima kasih kepada pihak yang memberi bantuan kepada kita? Peribahasa apa yang sesuai? Tahu. Tak tahu. Kalau peribahasa yang kita tidak menghargai pemberian, Bagai kacang melupakan kulit. bagai kacang melupakan kulit. Kalau peribahasa untuk menghargai ataupun berterima kasih kepada pihak yang memberi pertolongan, kita boleh gunakan peribahasa kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan. Kalau peribahasa bekerjasama untuk menjaga kemudahan awam, Bagai aur yang tebing. ya, bagai aur dengan tebing. Sekarang apakah yang dimaksudkan dengan perkataan aur? Macam masyarakat ikut. Macam masyarakat. Jadi Aur apa tu sungai, kaitannya? cikgu. Apa kaitan dengan tebing pula masyarakat tu? Aur tu sungai, cikgu. Aur tu sungai. Aur ni maksudnya buluh ataupun bambu. Jadi ada kaitannya bagai aur dengan tebing. Buluh ataupun bambu ni ada di tebing. Jadi untuk elakkan tebing tu runtuh, aur ni lah yang berfungsi sebagai penahan. Jadi bila adanya aur dengan tebing tu ada hubungan yang rapat, dapat elakkan kejatuhan. Jadi itulah yang dikaitkan dengan bagai aur dengan tebing, sikap bekerjasama. Kalau kacang melupakan kulit, dia lupa jasa. Kerana tempat asal kacang tu dalam kulit. Kalau kecil tapak tangan nyiru ditadahkan, maksudnya sangat-sangat berterima kasih. Kecil tapak tangan. Dia nak tadah, tapi tapak tangan dia kecil. Tambahkan lagi dengan nyiru. Supaya adanya rasa berterima kasih tu. Untuk tunjukkan rasa betul-betul berterima kasih. Okey, yang ini format bagaimana kamu nak tulis rencana. Pertama, tajuk. Contoh, langkah-langkah untuk menjaga kemudahan awam. Selesai sahaja tajuk, barulah kamu nyatakan penulis. Oleh siapa? Jadi kamulah, nama kamu sendiri. Untuk tajuk, kalau ada kata sendi nama, kata hubung, tidak perlu ditulis dengan huruf besar. Kalau kata ganda, huruf pertama sahaja ditulis dengan huruf besar. Contoh, langkah-langkah. L yang pertama sahaja ditulis dengan huruf besar. L yang kedua ditulis dengan huruf kecil. Bukannya langkah-langkah. Kalau macam ni, salah. Hanya L pertama saja huruf besar. L yang kedua huruf kecil. Kalau ada kata sendi nama ataupun kata hubung, ditulis dengan huruf kecil. Kecuali kalau pada permulaan ayat. Yang ini ada di tengah ayat. Huruf kecil sahaja. Selain perkataan yang dinyatakan, perlu ditulis dengan huruf besar. Contoh kata kerja, huruf besar lah, menjaga, M besar. Kata nama, kemudahan, K huruf besar. Awam, huruf besar juga. Selesai sahaja tajuk dan penulis, barulah kamu masukkan pengenalan. Untuk perenggan pengenalan, pertama, kalau kamu tak boleh hasilkan pengenalan yang kreatif, maksudnya pengenalan kreatif ni ada statistik, ada pantun, ada lirik lagu. Kalau kamu tak boleh buat benda tu, kamu boleh nyatakan maksud sahaja untuk ayat pertama.
maksud yang kamu faham dah. Contoh, kemudahan awam merupakan kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan dan pihak swasta untuk kegunaan orang ramai. Kamu nak panjangkan lagi? Boleh. Tambah contoh seperti tandas awam, taman permainan dan perhentian bas. Dapat satu ayat untuk perenggan pengenalan. Kamu berikan maksud. Selesai sahaja maksud, kamu boleh sentuh untuk isu. Apakah yang berlaku kalau kamu tengok kemudahan awam pada hari ini? Contoh, kebelakangan ini terdapat kemudahan yang disediakan itu telah dirosakkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang itu isu. Kemudian kamu huraikan. Nak hurai macam mana? Boleh bagi contoh. Sebagai contoh, mereka merosakkan kemudahan awam seperti memutuskan gagang telefon awam dan merosakkan alat permainan di taman permainan kanak-kanak, iaitu huraian. Kemudian kamu panjangkan lagi ayat kesan. Kalau berlaku kerosakan itu, apa kesannya? Perkara ini telah menyebabkan orang lain menerima kesannya kerana tidak dapat menggunakannya. Jadi apa kita nak buat? Oleh itu, semua pihak perlulah mempunyai kesedaran yang tinggi untuk menjaga kemudahan awam ini. Untuk ayat yang terakhir, bagi perenggan pengenalan, kamu wujudkan persoalan. Contoh, persoalannya apakah langkah-langkah untuk menjaga kemudahan awam. Kemudian tanda soal. Kerana adanya kata tanya, apakah? Selesai untuk pengenalan, kamu masuk isi. Untuk isi, maksudnya idea kamulah. Idea tak ada masalah. Mesti relevan. Maksud relevan tu diterimalah. Lepas masuk isi, ayat isi, kamu masukkan huraian. Kamu masukkan contoh. Kamu masukkan peribahasa yang sesuai. Kalau boleh, masukkanlah. Kemudian yang kelima, kamu tegaskan. Okey, contoh untuk perenggan isi. Yang pertama, ayat isi. Antaranya siapa? Golongan remaja. Apa yang kena buat? Janganlah mudah terpengaruh oleh rakan sebaya yang mengajak untuk merosakkan harta benda awam. Yang ini ayat isi. Kemudian kamu huraikan. Contoh, hal ini tercetus demikian kerana pengaruh rakan sebaya ini sangat kuat. Huraikan lagi. Kebiasaannya remaja akan mengikut contoh atau melakukan tindakan yang dilakukan oleh rakan mereka yang merosakkan kemudahan awam. Masukkan contoh seperti merosakkan pam atau sinki tandas. Kamu huraikan lagi. Tindakan yang tidak bertanggungjawab ini menyebabkan kesulitan kepada orang lain yang hendak menggunakannya. Huraikan lagi. Hal ini membuktikan bahawa pengaruh rakan merupakan satu daripada faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku. Ayat penegasan, kamu tegaskan. Oleh itu, golongan remaja janganlah mudah terpengaruh oleh rakan sebaya agar kemudahan awam ini selamat untuk digunakan. Yang ini kamu tegaskan. Untuk ayat penegasan, senang saja. Kamu ambil daripada ayat yang pertama ni tetapi kamu ubah. Contoh, golongan remaja janganlah mudah terpengaruh oleh rakan sebaya. Jadi kamu tegaskan, oleh itu golongan remaja janganlah mudah terpengaruh. Bendanya sama saja tapi kamu ubah sedikit agar kemudahan awam ini selamat untuk digunakan. Jadi selesai untuk perenggan isi. Untuk perenggan ini saya tidak masukkan peribahasa. Peribahasa ni boleh juga kamu masukkan ungkapan menarik ataupun cogan kata. Peribahasa yang menggambarkan remaja ni masih lagi muda dan selalu dipengaruhi lah dengan sekeliling. Kamu boleh masukkan peribahasa remaja yang masih umur
setahun jagung, darah setampuk pinang. Yang ini peribahasa yang nak menggambarkan seseorang tu masih lagi muda dan kurang berakal. Yang tu masuk peribahasa, umur setahun jagung, darah setampuk pinang. Peribahasa ni kamu boleh letakkanlah contoh. Hal ini tercetus demikian kerana remaja yang umur setahun jagung, darah setampuk pinang mudah terpengaruh oleh rakan sebaya. Titik. Yang tu kamu boleh masukkan. Sesuaikan dengan perenggan yang kedua ni lah. Sama juga perenggan ketiga ni ada isi huraian contoh peribahasa dan ayat penegasan. Contoh ayat isi. Selain itu, apa? Kempen kesedaran tentang penjagaan kemudahan awam wajarlah dilakukan secara berterusan. Ayat isi. Kemudian kamu huraikan. Kenapa kena adanya kempen kesedaran? Ayat huraiannya, hal ini dilakukan demikian kerana masih terdapat masyarakat yang mementingkan diri sendiri dan tidak prihatin akan perkara yang berlaku di sekeliling. Yang itu ayat huraian. Kemudian kamu masukkan contoh. Apa yang berlaku? Contohnya, perkara ini menunjukkan bahawa kebanyakan anggota masyarakat lebih mementingkan urusan mereka sendiri. Peribahasa. Tindakan itu boleh diibaratkan bagai enau di dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing kerana mereka tidak menghiraukan perkara yang sedang berlaku. Kemudian kamu tegaskan, dengan adanya pelaksanaan kempen kesedaran ini sudah tentu setiap masyarakat sedar akan tanggungjawab masing-masing untuk menjaga kemudahan awam selepas menggunakannya. Jadi ada 5 ayat dalam satu perenggan ni yang lengkap dengan isi, huraian, ada contoh, peribahasa dan juga ayat penegasan. Okey, perenggan yang keempat. Barkis. Saya. Okey, baca perenggan keempat. Seterusnya, setiap individu tidak seharusnya melepaskan kemarahan dengan merosakkan kemudahan awam. Hal ini dikatakan demikian kerana ada pihak tertentu yang tidak ada tempat lain untuk meluahkan perasaan selain merosakkan kemudahan awam yang disediakan. Perkara ini jelas terbukti seperti kata-kata kesat dan lucah yang terdapat di dinding-dinding tandas awam dan di pondok telefon awam. Orang yang tidak bertanggungjawab itu mungkin akan berasa lega dan puas hati atas tindakannya itu. Sesungguhnya kesedaran di dalam diri setiap individu untuk menghindarkan perkara ini daripada terus berlaku merupakan syarat yang penting agar kemudahan awam sentiasa terjaga. Okey, terima kasih. Yang ini ayat penegasan. Kita tegaskan. Kalau kamu nak masukkan peribahasa, boleh. Tidak ada masalah. Tapi kamu sesuaikanlah dengan ayat. Contoh, peribahasa ni banyak. Kamu boleh masukkan ungkapan menarik. Contoh. Okey, tidak seharusnya melepaskan kemarahan. Jadi untuk yang ini, frasa yang ni, menggambarkan ada pihak yang tidak boleh untuk mengawal kemarahan. Yang saya pernah dengar dalam bahasa Inggeris lah. Dia cakap macam the act is that been done by anger can't be undone. Lebih kurang macam tu lah. Okey, saya sesuaikan dengan yang bahasa Melayu punya. Kamu kena kawal kemarahan tersebut dengan adanya sifat sabar. Kerana apa? Separuh pada iman. Ya. Kesabaran itu separuh daripada iman. Itu saya buat pendek lah daripada tu. Iaitu ungkapan yang sesuai untuk kita letakkan lah. Kita kena kawal kemarahan. Kerana kesabaran itu separuh daripada iman. Jadi kalau kamu nak guna ungkapan menarik yang ni, kamu sesuaikanlah dengan ayat yang sepatutnya untuk perenggan yang ni lah. Akhir sekali, pihak yang bertanggungjawab mestilah melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan kemudahan awam ini selamat dan terjaga. Hal ini dinyatakan demikian kerana kemudahan awam juga sering dirosakkan kerana kurang pemantauan dan penyelenggaraan daripada pihak yang bertanggungjawab.
Jika terdapat pihak yang didapati bersalah kerana merosakkan harta benda awam, mereka sewajarnya dikenakan tindakan yang tegas dan denda yang setimpal. Sekiranya tindakan ini dipraktikkan, sudah pasti mereka akan takut untuk merosakkan kemudahan awam. Oleh itu, penguatkuasaan undang-undang merupakan inisiatif yang menjadi penyumbang untuk menyelesaikan masalah ini. Inisiatif Dah, apa? cikgu. Apa inisiatif? Inisiatif tu macam apa tu, apa nama ni? Langkah-langkah. Langkah-langkah. Okey, Amir, sebagai kesimpulannya. Sebagai kesimpulannya, terdapat pelbagai cara yang boleh kita lakukan untuk memastikan kemudahan awam terjaga. Semua pihak haruslah berganding bahu untuk menangani masalah ini agar tidak menjadi lebih serius. Sekiranya perkara ini tidak diberikan perhatian yang sewajarnya, masalah ini akan menyebabkan imej negara tercemar akibat tindakan yang tidak bertanggungjawab ini. Jadi, kita haruslah bekerjasama untuk mengatasi masalah ini sebelum amalan tersebut menjadi tabiat atau budaya masyarakat kita. Semoga kemudahan awam dapat digunakan oleh orang ramai dengan selesanya tanpa sebarang masalah. Sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab, kita sepatutnya menjaga kemudahan awam yang disediakan demi kepentingan bersama.